ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه. قال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إلى علمنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Namanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjang cedik bulan Ramadan. Ada yang sedar, ada yang tak sedar, ada yang sungguh-sungguh berpuasa, ada sungguh-sungguh beribadat, ada yang main-main ketika solat. Jadi penyakit rupanya tak masuk pada malam yang tu apa kita? Malam ke-11 dah separuh. Malam ni pula malam Jumaat pula. Bagaimana dia tahu? Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam maksudnya apa? Penghulu bagi segala hari. Yang kita pula berada dalam penghulu bagi segala bulan. Penghulu bagi segala hari ialah hari Jumaat. Sekarang ni kita berada dalam penghulu bagi segala bulan. Tetapi berada di fasa marhalah bukan berlakunya malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar mula-mula sekali ianya berlaku pada kali pertama. Ulama kata ia berlaku pada mana-mana bulan. Tapi yang paling ramai sekali kata ia berlaku pada 10 malam yang terakhir. Ada ulama kata tidak. Sebab bukti contoh sejuta Ramadan tu adalah kita panggil hari apa? Nuzul Al-Quran. Cuti ke tidak? Cuti kan? Kalau kita cuti. Jadi maknanya kenapa? Nuzul Al-Quran tu maknanya ialah waktu turunnya Al-Quran daripada langit pada Lauh Mahfuz berhampiran dengan Allah ke langit dunia. Satu bentuk tanpa dikurangkan. Dia masuk dengan nasa yang masuk. Maksudnya ayat Quran yang cukup banyak. Dia turun pada Nabi pula secara beransur-ansur sedikit-sedikit selama 20 hari. 20 hari. Siapa tahu ni? Sejarah senang ni. Ya Allah. 20 tahun. 23 tahun. Alhamdulillah ada juga yang tahu. Tekan satu. Malu lah tekan satu. Ya Allah. 23 tahun. 10 tahun di mana? Mekah. Saya terbalik saja nak tengok 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Kita balik tentang nuzul Al-Quran. Pada 17 Ramadan tu ketika mana Nabi di dalam gua Hira, gua sur cerita peristiwa lain hijrah. Yang ini adalah peristiwa turunnya wahyu pada kali pertama. Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi. Dia peluk Nabi kan. Banyak kali, 3 kali sampai Nabi kata Ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari. Baca, saya tak pandai baca. Bacalah, saya tak pandai baca. Selama 3 kali peluk-peluk sampai Nabi jadi takut. Siapa pula ni peluk aku ni? Dia nak buat apa? Asyik peluk ke? Contoh contohnya. Lain ni peluk lain. Ni lain tak peluk. Dalam keadaan gambaran yang Nabi tidak kenal. Siapa ni? Tak ada siapa pun yang tahu pada sini. Cuma siapa? Isi dia yang tahu. Tiba-tiba boleh jumpa pula. Sehingga kan malaikat Jibril ajar kepada Nabi itu ayat 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua. Lepas tu khalaqal insana min 'alaq yang ketiga. Yang keempat Iqra wa rabbukal akram. Dan yang kelima pandai pun alamal insana ma lam ya'lam. Semua tahu tu ayat. Ianya berlaku pada 17 Ramadan. Maknanya bukan pada 10 malam yang terakhir. Ini berapa? 13, 14, 15, 16, 17. Jadi maknanya kalaulah, tapi insya-Allah Nabi penghujung usia baginda, Nabi kata aku tahu sebenarnya malam
malam Al-Qadar tu berlaku pada hari bila, tetapi aku telah dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila. Cuma Nabi kata, carilah malam Al-Qadar pada hari-hari yang ganjil, pada 10 malam yang terakhir. Kalau nak cari, kenalah tunjuk kita ni. Kalau nak berusaha, nak dapat nombor 1, nak dapat usaha yang baik, kalau nak main, nak menang juara masih super, macam mana persediaan kita? Adakah dengan bermain-main di belakang sana? Ataupun seumpama dengan ni macam mana? Mesti kita dah tunjuk yang kita ni benar-benar. Memang ustaz, tak ada ustaz apa kat belakang, Cikgu Syarif dia boleh main-main, tapi Allah Ta'ala ada kuncu-kuncunya. Setiap malam para malaikat dalam bulan Ramadan, pintu langit dibuka dan pintu syurga dibuka semua sekali, pintu neraka ditutup. Tiap malam malaikat turun bersolat dengan kita. Tapi sebab malaikat kata, budak ni kurang azam, aku lambung keluar, dia angkat kepok dia paling situ. Confirm tak ada seorang pun tak semayang lepas ni. Sebab salah sikit je nyanyi lagu dia sayang pun terus kena balik dia pada surau keluar. Sebab malaikat marah. Tapi malaikat dia tidak buat begitu. Dia akan buat melainkan Allah yang suruh. Yang duk kacau-kacau tu bukan malaikat, itu adalah jin. Jin suruh kacau. Malaikat dia tengok, dia tak tegur. Dia semayang sekali dengan kita, dia semayang. Nanti mula-mula lantak aku tak ada apa-apa. Dia tidak ada, dia tak ada perasaan. Ikut je. Tak ada siapalah dengan sebut siapa-siapa nama pun, sama je. Tapi lepas ni jangan dia main-main. Kan kedua kali dia mendekat, oh dia betul ustaz. Memang betul sekali. Nanti saya balik ni kata. Dia lah kata, saya tak kata. Okey, lepas ni cuba kita nak rebut mana Al-Qadar, mesti ada bukti, mesti ada tanda kita nak, betul tak? Kita nakkan kasih sayang seorang, mesti ada cara memujuk, cara untuk kita mengorat. Jadi ni Allah Ta'ala nak minta malam Al-Qadar, jadi tunjukkan kesungguhan kita nakkan malam tersebut. Dah baca tadi kan, semua dah tahu Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar. Kalau siapa beribadat pada malam tu menyamai ataupun lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni, bukannya sikit. 1000 bulan tu berapa tahun nak tunggu. Belum tentu lagi di kalangan adik-adik semua yang di depan saya ni boleh sampai umur 83 tahun. Belum tentu lagi umur saya ni boleh sampai 83 tahun. Allah bagi bonus hanya 1 malam sahaja kita berusaha keras ke arah tersebut, dapat lebih daripada 83 tahun. Berusaha keras. Maknanya usaha keras apa? Bersengkam mata jaga malam. Bukan jaga malam saja-saja. Qiyamul lail, qiyam bangun malam, bangun duduk. Bukan itu, bukan tengok bola. Tapi kita bukan berbola, tapi kita baca Quran, berdoa, berzikir, ataupun kita buat segala ibadah yang menunjukkan kita ini ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah apa pun tu dia. Sekarang kita sudah hampir pada sempadan untuk menuju ke malam Al-Qadar yang ada di antara malam-malam tersebut. Jadi oleh itu adik-adik yang dirahmati oleh Allah, cubalah sebaik mungkin segala ilmu yang dicurahkan oleh ustaz-ustazah tentang benda yang sepatutnya kita buat dalam bulan Ramadan. Nak bincang dahulu, banyak ustaz rasa nak ulang-ulang pun benda yang sama. Tapi sebagai untuk kita menambah lagi rasa semangat nak buat, cuma ustaz pesan segala kebaikan yang kita buat dalam bulan ni kita niatkan Allah, yang kita tahu semuanya dilipat gandakan, tidak ada dalam bulan lain melainkan hanya dalam bulan ini saja. Keluar bulan Ramadan tak ada. Cuma satu pesanan yang ustaz teringat tadi, ada budak tanya saya tadi, ustaz macam mana saya dah isah tadi. Saya dulu tahun lepas ada tinggal puasa. Tahun ni ada juga rasa contoh. Tahun lepas ada tinggal puasa. Contoh tahun sebelum tu macam mana saya kena bayar fidyah ke tidak? Ya, wajib bayar fidyah. Kalau langkah tahun yang tahun lepas punya ni dah kena masuk dalam puasa. Lepas ni puasa 6 nanti niat sekali dengan ganti. Dan dia kena bayar fidyah, elok bayar dalam bulan Ramadan ni. Sebab gandaan dia berlipat sehingga 700 kali. Satu hari bersamaan dengan satu jubah. Tapi hari ni udah nak guna jubah, nak timbang beras tak payah, guna RM2 saja. Dia kurang dalam
RM1.80 mewakili satu upah satu hari. RM1.80 sehari. Nak sedekah lebih tak mengapa. Cukup kan nak RM2. Biar pula kita pimpinnya. Okey. Jadi siapa yang ada tertinggal puasa, lelaki ataupun perempuan, boleh dibayar dia punya fidyah dia dalam pada siapa? Pada siapa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Amin. Orang-orang fakir dia miskin. Anak yatim tu masuk tak? Ya. Anak yatim tak masuk. Tapi kalau anak yatim tu kaya dapat tak? Tak dapat. Kat sekolah ni ada anak yatim yang miskin? Ada. Jadi awak terus bagi kat dia. Alah, awak tahu ada siapa yang miskin kan? Yang mewah awak tahu. Jadi RM2 tu awak bagi kat dia. Tahu maluan orang sendiri, awak upah orang lain. Beritahu dah tu siapa, awak tolong bagi kat dia. Awak tahu kan siapa, bagi kat dia. Dan bagi kat dia tu pula samalah dengan menembus balik fidyah yang RM2. Tak payah kat ambil RM2 berapa. Kalau kali 10, 2 kali 10, RM20. Tak apa, RM2 dapat dia, raya dia. Itu cara dia. Sedangkan sahabat Nabi dulu, dia akan bagi pada orang yang berhak pindah dengan dia. Bukan dibayar jauh-jauh. Kita ni dah tahu di dalam kadang kita ada yang susah, bagi duit tu pada kawan tadi. Dah dikira sebagai fidyah tersebut. Ustaz rasa cukup yang itu. Kan? Saya rasa nak cakap panjang-panjang pun tak nak, sebab kita hanya ingatkan tadi Pak yang tanya. Cuma satu pada malam ni untuk pengingatkan lagi. Tadi saya tengok TV, kesian sahabat-sahabat kita di Iraq, di Syria sana, di Gaza. Dia tiap hari telah diserang. Selama hari masuk hari ketiga, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Waktu untuk puasa, waktu sahur, waktu sahur paling banyak. Sehingga kan orang sembahyang subuh pun kena juga. Jadi kita ni alhamdulillah kat Malaysia tak kena apa-apa.